Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan Cikgu Sabah dalam slot kelas Bahasa Melayu tahun 3. Seperti mana yang telah Cikgu janjikan pada sesi PDPR yang lalu, pada hari ini kita akan masuk tema 5 iaitu Kebudayaan, Kesenian dan Estetika, Unit 13, Kekalkan Warisan Kita. Di SKP kita pada hari ini ialah 1.1.3 dalam kurungan 1 iaitu mendengar, memahami, mentafsir dan memberikan respon terhadap soalan bertumpu. Tajuk petikan yang akan kita pelajari pada hari ini ialah Keluarga Diraja. Petikan tersebut terdapat pada halaman 2 dan halaman 3 buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 Kamu. Objektif pelajaran. Objektif pelajaran kita pada hari ini, pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat mendengar dan memberikan respon terhadap soalan bertumpu. Manakala kriteria kejayaan pula, murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat memberikan sekurang-kurangnya 7 respon yang betul dan tepat terhadap soalan bertumpu yang dikemukakan. Sebagaimana yang telah kita janjikan di awal sesi, pada hari ini kita akan masuk tajuk warisan kita. Apakah yang dimaksudkan dengan warisan kita? Kita mempunyai keluarga diraja. Keluarga diraja merupakan salah satu warisan negara kita yang patut kita banggakan. Baik, di sini cikgu paparkan sebuah gambar keluarga diraja iaitu keluarga diraja Pahang atau dengan lain perkataan keluarga diraja yang di Pertuan Agong kita sekarang. Dalam gambar tersebut kamu dapat lihat ada raja, ada permaisuri serta putera-puteri raja dan permaisuri. Ikut pula ialah gambar keluarga diraja Johor. Seterusnya, ini pula gambar keluarga diraja Kedah. Dan ini pula merupakan gambar keluarga diraja Perak. Jadi setiap negeri dalam negara Malaysia ini mempunyai keluarga diraja, kecuali Negeri Sembilan dan Pulau Pinang, ya. Negeri Sembilan dan Pulau Pinang pemerintahannya diketuai oleh Yang di-Pertua. Baik, selain dari keluarga diraja, kita juga ada mewarisi bahasa istana. Bahasa istana merupakan bahasa yang digunakan oleh keluarga diraja tadi. Mari kita pelajari serba sedikit mengenai bahasa istana ini. Bahasa istana ialah suatu bentuk bahasa halus yang digunakan dalam kalangan kerabat diraja. Jadi bahasa istana ini hanya digunakan oleh golongan diraja sahaja. Ia digunakan untuk berhubung sesama golongan diraja atau membicarakan hal ehwal berkaitan dengan golongan tersebut. Bahasa ini merupakan warisan kita yang masih digunakan pakai dalam keluarga diraja serta dalam kalangan istana. Kosakata yang digunakan dalam bahasa istana adalah berlainan sama sekali dari kosakata bahasa Melayu standard. Jadi penggunaannya masih digunakan sehingga ke hari ini. Cuma
penggunaannya agak terhad dalam kalangan keluarga diraja sahaja. Maksudnya di istana sahaja. Kita orang kebanyakan, maksudnya orang awam macam kita, tidak menggunakan bahasa istana ini atau bahasa halus ini. Ya. Baik, sekarang mari kita lihat beberapa contoh kosakata bahasa istana. Contohnya, berangkat. Berangkat dalam bahasa istana, berangkat bermaksud berlepas atau bertolak dalam bahasa orang awam seperti kita. Kemudian dalam bahasa istana juga kita ada perkataan atau kosakata bertitah yang bermaksud bertutur ataupun bercakap. Semayam. Semayam bermaksud duduk ataupun tinggal. Beradu. Beradu dalam bahasa istana. Jadi dalam bahasa biasanya bermaksud tidur. Kemudian kita ada santap. Santap ialah makan. Gering membawa maksud sakit. Bersiram bermaksud mandi. Mangkat bermaksud mati ataupun meninggal dunia. Kurnia pula bermaksud memberi atau memberi hadiah. Daulat bermaksud bahagia. Murka. Murka bermaksud marah. Daulat bermaksud bahagia. Ada pengulangan di sini. Makam bermaksud kubur. Kemudian berkenan bermaksud sudi ataupun suka. Better bermaksud saya. Permaisuri bermaksud isteri raja. Putera bermaksud anak lelaki raja. Puteri bermaksud anak perempuan raja. Bonda bermaksud ibu raja. Kekanda bermaksud abang ataupun kakak. Adinda bermaksud adik, sama ada adik lelaki ataupun adik perempuan. Dan akhir sekali, nenda bermaksud nenek ataupun datuk. Baik, demikianlah sedikit kosakata bahasa istana yang dapat cikgu paparkan di sini. Seterusnya, mari kita lihat buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 kamu pada halaman 2 dan juga halaman 3. Dalam halaman 2 ini ada dipaparkan satu teks ataupun penerangan mengenai keluarga diraja di mana Hanif dan Jiwa perlu menyiapkan projek tentang keluarga diraja. Mereka telah mendapatkan maklumat daripada sebuah kamus bergambar. Baik, mari kita dengar dan kita cuba memberi respon terhadap soalan bertumpu yang dikemukakan oleh Jiwa kepada Hanif. Sebelum itu, mari kita lihat salah silah keluarga diraja yang ditemui oleh Jiwa dalam kamus bergambar. Jadi dalam gambar ini terdapat ayahanda, bonda, raja, permaisuri, putera dan puteri. Ini merupakan salah silah keluarga kerana ada anak panah di situ, ya. Contohnya, ayahanda dan bonda, hasil perkahwinan ayahanda dan bonda telah mendapat seorang raja. Dan akhir sekali, putera raja tersebut telah berkahwin dengan permaisuri, kemudian mendapat putera dan puteri. Baik, mari kita ikuti perbualan di antara Jiwa dan Hanif. Hanif, apakah maksud perkataan raja? Jawab Hanif, raja bermaksud orang yang mengetuai atau memerintah sesebuah negara. Maksud perkataan permaisuri itu apa pula? Permaisuri merupakan isteri raja ataupun raja perempuan. Dialog ketiga. Adakah Hanif tahu
akan maksud perkataan putera? Jawab Hanif, putera merupakan anak raja yang lelaki. Apakah maksud perkataan puteri? Tanya Jiva lagi. Jawab Hanif, puteri merupakan anak raja yang perempuan. Dan Jiva juga mengemukakan soalan, siapakah ayahanda dan bonda? Jawab Hanif, ayahanda ialah ayah kepada raja dan bonda ialah ibu kepada raja. Baik, sebagaimana yang tertera pada salah sila atau gambar yang ditemui, kesemua maklumat ini telah dinyatakan perkaitannya. Ya, di antara satu gambar dan satu gambar yang lain mempunyai hubungannya yang tersendiri. Kita untuk menyatakannya, wahai Tuan Puteri, izinkan patik semua bertanyakan maksud perkataan yang berikut dalam bahasa istana. Kemudian yang berperanan atau bersimulasi sebagai Tuan Puteri ini pun menjawab, silakan. Baik, untuk soalan kedua, bolehkah Tuan Puteri jelaskan maksud berangkat? Baik, maksud berangkat ialah kamu perlu menjawab segala soalan yang diberikan berpandukan kepada gambar ataupun penerangan yang ditunjukkan secara bergambar yang terdapat pada sebelah kanan buku teks atau buku aktiviti jilid 2 kamu. Jawapannya ada di sini. Bila cikgu katakan memberikan respon terhadap soalan bertumpu, bermaksud jawapannya telah pun disediakan dan kamu hanya perlu menjawab berdasarkan atau memilih jawapan berdasarkan jawapan yang disediakan di sebelah kanan tu, kamu pilihlah yang mana satu yang bersesuaian. Lihat gambar dan cuba jawab soalan. Kesemua jawapan ada dinyatakan pada gambar sebelah kanan dan kamu hanya perlu pilih mana-mana jawapan yang sesuai. Baik, kesemua soalan yang dikemukakan, contohnya apakah maksud perkataan beradu, apakah pula maksud perkataan bertitah, kemudian perkataan santap dan juga perkataan gering, pilihlah jawapan yang di kanan. Ya, dan jawapan tu pun sebenarnya cikgu ada berikan ya pada halaman ataupun dalam slide yang sebelum ini, yang bahagian hadapan ya. Baik, seterusnya kita lihat pula halaman 2 buku aktiviti jilid 2 kamu ya. Halaman 2 ini kamu dikehendaki memberikan respon terhadap soalan bertumpu juga. Baik, jawapan untuk soalan ini sebenarnya terdapat pada teks ataupun pada banner yang diberikan. Mari kita tengok banner itu ya. Okey, ini dia banner. Banner ini menunjukkan festival kebudayaan dan kesenian. Ya, dalam banner ini dinyatakan tema festival tersebut ialah kesedaran budaya pancaran identiti sejati. Tarikh festival tersebut akan diadakan 13 hingga 14 September. Okey, kat tahun tu kamu bolehlah tulis tahun 2021 ya. Bermula dari jam 8.30 pagi hingga 11 malam. Bertempat di Kompleks Budaya Air Keruh Melaka ya. Antara persembahan yang diadakan dalam festival tersebut ialah gazal, persembahan gazal,
kemudian persembahan dondang sayang, tarian zapin dan joget, kemudian terdapat juga lagu-lagu tradisional. Di samping itu terdapat juga demonstrasi pencak silat, ukiran kayu dan juga seni anyaman. Baik, seterusnya mari kita lihat perbualan di antara Kiran dan Imran, ya. Baik, dua orang sahabat ini sedang berbincang atau berbual mengenai festival tersebut. Baik, kata Kiran, Imran, pada hari Minggu ini, mari kita ke festival kebudayaan dan kesenian Melayu. Kemudian Imran tanya pada Kiran, berapa harikah festival itu berlangsung, Kiran? Baik, Kiran jawab, festival itu berlangsung selama... Cikgu nak kamu pastikan apabila kamu hendak menjawab soalan bertumpu ini, pastikan kamu menyalin jawapannya bermula dari perkataan selepas partikel kah, ya. Jadi contohnya untuk soalan yang pertama, berapa harikah festival itu berlangsung? Jadi kamu salin dari perkataan festival itu berlangsung selama, kemudian kamu lengkapkanlah, ya, jawapan itu berdasarkan kepada banner yang telah kita baca tadi. Baik, kemudian apakah tema festival itu? Tanya Imran kepada Kiran lagi. Jadi sebagai mana yang soalan yang pertama, cikgu suruh kamu salin bermula dari perkataan selepas partikel ka. Jadi kamu perlu salin tema festival itu ialah, kamu cari jawapannya dalam paparan banner tadi, ya. Kamu boleh semak buku teks kamu lah atau buku aktiviti kamu untuk kamu dapatkan jawapan. Begitu juga untuk soalan yang ketiga, ya. Apakah persembahan yang kamu ingin lihat, Kiran? Persembahan yang ini kamu boleh pilih persembahan mana yang kamu nak lihat. Jawapannya terpulang pada kamu. Tak ada ketetapan. Kemudian, mengapakah kamu ingin melihat persembahan tersebut? Saya ingin, kenapa kamu ingin melihat persembahan itu juga terpulang kepada kamu. Kamu boleh beri apa-apa alasan yang munasabah, yang bersesuaian dengan persembahan yang ingin kamu tonton. Begitu jugalah kamu lengkapkanlah dialog ini sehingga ke akhir dalam buku aktiviti jilid 2 kamu, ya. Tugasan kamu sebagaimana yang cikgu telah terangkan tadi. Aktiviti 1A pada halaman, ini ada silap sikit, ya. Aktiviti 1A pada halaman 1 dan aktiviti 1B pada halaman 2. Cikgu typo, tersilap type. Baik. Dan akhir sekali, cikgu rasa cukuplah setakat ini sehingga kita berjumpa di siaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.